Lid dan Jip saling salam nyala berhubung COVID-19. Najib dan Khalid Samad saling tuduh-menuduh di media sosial mengenai siapa pihak bertanggungjawab terhadap penyebaran wabak COVID-19. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad saling salam nyala di media sosial mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap penyebaran wabak COVID-19 yang semakin buruk di negara ini. Menerusi Facebook, Najib memuat naik hantaran Khalid di Twitter yang mengatakan keadaan terkawal sehinggalah berlaku pengkhianatan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan PH. Gelombang kedua pada 27 Februari semasa kerajaan PN sedang ditubuh. Tak ada kabinet. Kabinet ditubuh 10 Mac. Tindakan khianat Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, Zahid Hamidi, Hadi Awang dan GPS bawa bala kepada negara. Nak sangat kuasa, tebuk atap, tulisnya. Gelombang pertama COVID-19 bermula dari 25 Januari hingga 16 Februari. Berjumlah 22 kes yang kebanyakannya diimport. Selepas itu 11 hari reda tanpa sebarang kes. Gelombang kedua bermula pada 27 Februari dengan satu kelompok melibatkan pegawai kerajaan dan kemudian kelompok kedua dari satu perhimpunan agama di Seri Petaling. Jumlah kes pada hari ini meningkat kepada 900. Menjawab komen Khalid, Najib menyeraikan kronologi termasuk keputusan pengurusi Pakatan Harapan PH Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari. Mahathir yang juga pengurusi Bersatu meletak jawatan selepas PH hilang majoriti di Parlimen apabila parti itu dibawa keluar dari gabungan itu oleh Muhyiddin. Langkah Mahathir meletakkan jawatan secara automatik membubarkan kerajaan. Najib juga menegaskan bahawa pada pagi 24 Februari, Khalid merasmikan Pesta Belon Udara Panas Antarabangsa 2020 di Putrajaya kerana tiada sebarang larangan kerajaan untuk mengadakan secara umum ketika itu. Perhimpunan Agama di Seri Petaling berlangsung dari 27 Februari hingga 1 Mac ketika ketiadaan kerajaan selain Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara. Muhyiddin setelah mendapat sokongan daripada segelintir pemimpin PKR, PN, PAS, GPS dan parti-parti kecil lain mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Kabinet beliau diumumkan pada 10 Mac. Kerajaan PN dan saya pun tak salahkan PM ke-7 letak jawatan secara tiba-tiba sehingga kita tidak ada kabinet untuk seminggu sebagai punca kes COVID melonjak naik. Kita juga tak ingin salahkan kerajaan PH dahulu kerana mereka membenarkan acara tabligh besar-besaran itu dirancang dan dianjurkan pada masa COVID sedang mereba. Kenapa Lid tak insaf? Kata Najib. Bagaimanapun Khalid menjawab kembali di Twitter dengan menyebut mengenai peranan Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa itu. Jip mesti faham, Menteri Dalam Negeri masa itu sibuk dengan langkah Sheraton dan Jip juga mengaku dirancang berbulan sebelum itu. Manalah dia nak perasa ijtima' tabligh yang nak diadakan. Insaflah Jip, sibuk main politik semasa negara tengah-tengani COVID. Asalnya terkawal, katanya. Berikut adalah paparan tweet daripada kedua-dua pemimpin terbabit. Anggota Parlimen Shah Alam itu berkata Mahathir terpaksa meletak jawatan akibat langkah Sheraton pada ketika itu. Tun letak jawatan kerana berlakunya langkah Sheraton. Jangan pisahkan dua perkara ini. Jip ngaku negara sedang tengani kes COVID. Kenapa buat langkah Sheraton masa tu? Semua tumpu isu politik. Tak perasan event tabligh, katanya. Langkah Sheraton merujuk kepada satu perkataan politik diketuai oleh Azmin dan Muhyiddin yang menyaksikan kerajaan PH tumbang. Ia disebut sebagai langkah Sheraton kerana perancangan mereka berkumpul di Hotel Sheraton pada malam 23 Februari. Disebut sebagai langkah Sheraton kerana perancangan mereka berkumpul di Hotel Sheraton pada malam 23 Februari. Keadaan itu mencetuskan kemelut politik selama seminggu sehingga Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Dalam perkembangan lain, Dr. Mahathir dikuarantin di rumah lepas ada kontak dengan pesakit COVID-19. Menurut pembantu Mahathir, hari ini adalah hari kedua ahli politik berusia 95 tahun itu dikuarantin dan telah menjalani ujian pada Selasa lalu.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjalani kuarantin di rumah selepas mempunyai kontak rapat dengan satu kes COVID-19. Menurut pembantu Mahathir, hari ini adalah hari kedua ahli politik berusia 95 tahun itu dikuarantin dan telah menjalani ujian pada Selasa lalu. "Saya belum bebas untuk melepaskan keputusan ujian lagi," kata pembantu berkenaan kepada pemberita dalam satu kumpulan WhatsApp ketika ditanya sama ada Mahathir telah menerima keputusan ujian beliau. Tambahnya, pasangan Dr. Mahathir, Dr. Siti Hasma Ali, tidak menghadapi sebarang isu. Sementara itu, Desta melaporkan bahawa Mahathir dipercayai bergambar dengan anggota Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee, yang telah dirawat di hospital di Sarawak selepas didapati positif COVID-19. Yee telah menceritakan keadaannya dalam hantaran di Facebook pada 17 Mac. Menurut garis panduan Kementerian Kesihatan, individu yang mempunyai kontak rapat dengan kes COVID-19 yang disahkan perlu menjalani ujian untuk penyakit berkenaan. Mereka akan diarah menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari jika tidak menunjukkan gejala dan persekitaran rumah mereka dianggap sesuai untuk kuarantin. Jika tidak, mereka boleh diterima masuk ke hospital. Kontak rapat dengan kes yang disahkan juga akan dimasukkan ke hospital jika mereka diuji positif atau jatuh sakit semasa di kuarantin. Sementara itu, dalam satu klip video yang disiarkan oleh Buletin Utama TV3, Mahathir berkata beliau akan mematuhi keperluan untuk dikuarantin. "Saya patuh sebab amat penting dalam menangani masalah ini. Kita berdisiplin. Kita sanggup dikurung di rumah selama 14 hari. Kalau kita buat demikian, kuranglah kemungkinan penyakit ini merebak kepada orang lain," katanya dalam klip video itu yang juga dikongsi di Facebook. Beliau berkata tidak begitu berat baginya untuk menjalani kuarantin di rumah walaupun tidak berjumpa dengan sesiapa. "Kita mesti berjaga-jaga, kita mesti kawal diri kita. Kalau semasa 14 hari kita berdiam diri, kurungkan diri, tak apalah kerana ini untuk kebaikan. Ini usaha kita menunaikan ajaran agama kita, iaitu kita perlu usaha sendiri sebelum doa-doa kita, sembahyang hajat kita dimakbulkan oleh Allah SWT," katanya. Beliau juga menasihati orang ramai terutama mereka yang tinggal di bandar supaya tidak menggunakan kesempatan itu untuk pulang ke kampung. Kalau kita balik ke kampung seolah-olah kita bercuti, mungkin kita bawa penyakit ini ke kampung. Dan di kampung kita tak jaga diri, kita bersalam-salaman. Orang kampung pula yang dapat penyakit ini. Oleh itu janganlah balik ke kampung. Tinggallah di mana kita berada, di Kuala Lumpur ini, tetapi jangan keluar dan asingkan diri daripada orang lain, katanya. Dalam perkongsian berita yang lain, pemuda amanah cadang bantuan bulanan RM1,500 setiap keluarga bagi menangani impak COVID-19 terhadap ekonomi. Pemuda amanah juga mencadangkan suntikan dana 5% daripada KDNK seperti yang telah dilaksanakan beberapa negara lain. Pemuda amanah mencadangkan kerajaan mempertimbang pemberian wang tunai RM1,500 secara bulanan kepada setiap keluarga sepanjang krisis COVID-19. Timbalan ketuanya, Sazni Munir Muhammad Itinin, berkata ia bagi membantu rakyat membeli barangan keperluan sepanjang tempoh krisis selain memberi kebaikan kepada ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Benar, ia pakej rancangan RM1,500 sebulan kepada keluarga akan mengakibatkan perbelanjaan negara defisit. Namun, dalam keadaan sekarang, langkah suntikan dana terus ke tangan rakyat adalah baik untuk ekonomi jangka panjang dan juga dapat menampung cabaran kehidupan rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Pada 27 Februari lalu, Dr. Mahathir Mohamad ketika berkhidmat sebagai Perdana Menteri Interim mengumumkan pakej rancangan ekonomi 2020 bernilai RM20 bilion untuk membantu negara berdepan ketidaktentuan ekonomi akibat penularan COVID-19. Pada 16 Mac lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan 4 langkah tambahan terhadap pakej itu, ekoran peningkatan mendadak kes COVID-19. Ia melibatkan bantuan tunai bulanan kepada pekerja berpendapatan bawah RM4,000 yang terpaksa bercuti tanpa gaji, diskaun cas elektrik, pembayaran awal bantuan sara hidup BSH dan pelaksanaan projek-projek kecil PRE 2020. Suntikan dana 5% KDNK. Dalam pada itu, Pemuda Amanah juga menyarankan kerajaan untuk menyuntik dana sekurang-kurangnya 5% daripada nilai keluaran dalam negara kasar KDNK seperti yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan membangun lain.
Nilai KDNK 2019, Malaysia adalah sebanyak RM1.42 triliun. Jadi kerajaan sepatutnya menyuntik sekurang-kurangnya RM70 bilion ke dalam ekonomi. Ini selaras dengan tindakan negara-negara maju dan membangun yang rata-rata menyuntik dana sebanyak 5 hingga 15% daripada nilai KDNK mereka. Yang pasti suntikan RM20 bilion yang telah diumumkan sebelum ini tidak akan mencukupi untuk menangani cabaran COVID-19, katanya lagi. 2 hari lalu New Zealand mengumumkan pakej perbelanjaan bernilai NZ12.1 bilion bersamaan 4% nilai KDNK dalam usaha menangani kesan ekonomi ekoran penularan COVID-19. Ia termasuk subsidi pendapatan, memperkasa sektor perkhidmatan, bantuan tunai kepada keluarga berpendapatan rendah dan kebajikan sosial selain turut melibatkan pekerja yang terpaksa bercuti atau pekerja yang terpaksa menjaga ahli keluarga yang positif COVID-19. Pekerja sepenuh masa di New Zealand akan menerima bantuan New Zealand 585 seminggu. Manakala pekerja sambilan akan mendapat New Zealand 350 seminggu. Setakat ini terdapat 28 kes di New Zealand dengan 8 kes baru hari ini di negara berpenduduk hampir 5 juta orang itu. Selain itu, Sazni turut mencadangkan agar gaji menteri dan timbalan menteri dipotong 50% untuk dimasukkan ke dalam tabung COVID-19. Ini sebagai komitmen yang tidak berbelah bagi para menteri dan timbalan menteri untuk bersama-sama simpati terhadap kesusahan rakyat, katanya lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda sentiasa menyokong perkembangan channel ini bagi terus-menerus mengongsi dan menyalurkan sumber berita yang terkini lagi terbaru kepada anda semua. Maka dengan itu teruskan sokongan anda dengan mengongsikan video ini. Jangan lupa mengajak teman-teman anda untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih.